Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasul minin. Allahumma aghnina bihalal haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya qayyum ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasubri Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian zuhur kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk lagi barakah kita mula surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbih Ghafilin muka surat 13 ya. Perenggan Hamid Al-Alaf. Betul? InsyaAllah. Bab yang masih lagi dalam cerita merangkumi bab bersih hati ataupun dipanggil ikhlas ya, insyaAllah. Kita tengok Hamid Al-Alaf Al-Afad ya, berkata, jika Allah akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengan 3 macam. Ya. Jika Allah akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengan 3 macam. Yang pertama, diberinya ilmu tanpa amal. Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh, tapi tidak mengikuti jejak mereka. Dan yang ketiga, tidak beradab terhadap mereka. Keempat, diberinya jalan, diberinya jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. 3 benda yang Allah akan binasa seorang itu ya, caranya 3 macam ya. Contoh orang yang akan dibinasakan tu, yang pertama diberinya ilmu tanpa amal. Dah dapat dah mengaji dah, tapi tak nak beramal. Ni satu hal juga. Takut ya, mengaji tapi tak nak beramal. Ni yang saya tak boleh lupa, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dulu kami kalau bulan Zulhijjah ni dia akan cek 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu apa? Hari Arafah. Besok tu 10 Zulhijjah, hari raya haji. Dia nak cek anak-anak murid dia. Pasal anak murid dah belajar, dah tahu dah apa dia hari Arafah. Tapi dia tak tanya hari Arafah. Dia tak tanya puasa ke tidak. Dia tanya, ada mana? Tengah ngeteh Ustaz. Habis. tak puasa. Habis. Dia balon gitu. Lawak-lawak lawan balon. Dah mengaji dah jadi pengikut, dah jadi anak murid. Tak nak puasa juga. Kan hari ni 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Dah tahu dah 9 Zulhijjah. Apa nak risau kan? Besok confirm raya. Bukan raya mengejut kan? Besok tu confirm raya. Macam baru ni raya mengejut. Betul?
Ni besok confirm 10 Zulhijjah memang confirm raya haji. Apa nak risau? Patutnya puasa lah kita. Yalah puasa sunat. Tapi pahala dia tu banyak. Pahala je sama orang yang di Padang Arafah. Ulama beritahu. Kita tak dapat ke sana. Orang sana yang pergi tu tahun ni pun 14,000 je. Nampak? Orang yang pergi tu 14,000. Dapat ke sana, untung dia. Tapi kalau tak ada ilmu, tak tahu, duduk dalam kemah. Tak ada buat apa. Duduk kemah, minum air zam-zam, relax. Tak dapat lah. Pasal hari tu makbul doa, mustajabnya doa. Yang kita sini, puasa. Puasa apa? Puasa sunat hari Arafah. Minta kepada Allah Ta'ala keredaan dia. Ya Allah, aku nak ke Mekah, ya Allah. Tahun ni 14,000, tahun depan mintalah 28,000. Contoh, betul? Naik 100% lagi. Minta kepada Allah Ta'ala. Takkan Allah tak dengar, tuan-tuan. Jangan berhenti pun minta. Jangan berhenti doa tu. Jangan tunggu sunat Arafah hari. Hari Jumaat, antara dua khutbah pun waktu mustajab. Antara asar tu pun waktu mustajab. Minta. Takkan Allah tak dengar. Bila kita minta, dapat tak sebenarnya? Kalau minta dengan Allah Ta'ala, dapat tak? Takkan tak yakin. Allah bagi. Dalam kitab Hikam, once Allah lepaskan lidah kita ni untuk berdoa, sebenarnya dah dapat, kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus. Ditulis dalam kitab Hikam. Once kita doa itu, Allah lepaskan lidah kita berdoa tu, sebenarnya dah dapat. Masa, hari, kita tak tahu. Tu. Sebab tu jangan berhenti doa. Kalau kita doa, Allah dengar. Kalau Allah pilih tahun 2023, Fulan bin Fulan daripada KKR pergi haji. Dapat tak dia? Yang pilih tu bukan tabung haji. Yang pilih tu Allah Ta'ala. Dapat tak dia pergi? Allah yang pilih, bukan tabung haji. Tuan pun tak register tabung haji pun. Tapi kalau Allah pilih, dapat. Tiba-tiba salah seorang daripada department kena tugas di Saudi. Dia bukan ikut tabung haji. Saudi. Bertugas. Sampai Saudi pula open untuk foreign. Orang Malaysia pula. Kan baru ni yang masa PKP, ada orang Malaysia dapat pergi, betul? Berapa orang? 100. Dalam 100 kot. Mana dia expect dia dapat? Tu. Yang tak dapat, confirm kat Semenanjung, kat Sabah Sarawak. Memang tak dapat. Satu dunia tak dapat. Tapi yang duduk di sana, termasuk pelajar. Termasuk staff, pekerja. Nampak kan? Allah pilih, mesti dapat. Tabung haji, kena tunggu rezeki Allah Ta'ala. Itu dia. Sebab tu kita doa, kan? Sebab ni, cari jalan, ni. Siapa yang dah tahu ilmu, jangan tak beramal. Amal, tuan. Sayang kita, dah ada bab ilmu tu, dibiar. Takut kita kehilangan Allah Ta'ala. Bila hilang Allah Ta'ala tu, hilang bab malu. Nampak? Malu dengan Allah Ta'ala pun tak ada, malu dengan manusia langsung tak ada. Sebab tu kadang-kadang kita tak perasan. Bila lepas Ramadan, ada yang golongan makin lama makin tak malu lah. Tu yang jadi isu, jadi viral sekarang ni. Seronok menari sana, menari sini. Daripada sekolah sampai dewasa, college, universiti. Terus terkinja-kinja. Tanya, kenapa menari-nari ni? Seronok sangat. Saja je tak seronok. Tak ada sebab pun. Yang sedih yang dah berumur. Yang dah lepas pension. Bukan pension, dah lepas pension. Pun sama juga. Malu tu dah tak ada. Ini diuraikan masa hari Jumaat lepas. Ustaz Syahari Abdul Rahman. 13-14. As-Sajadah. 13-14. Ayat 13-14. Salah satunya malulah. Bab malu dah tak ada. Kemudian bab kelekaan. Dalam sejadah tu ceritakan bab kelekaan. Leka apa? Tu tengok video Instagram, YouTube non-stop. Bukan stop, non-stop. Habis masa. Quran tak lepas. Tak baca. Semain sunat pun tak terdaya. Pasal penat melihat video. Apa kata Ustaz Syahari? Orang yang macam tu dengan leka, dengan video. Dah tak tengok TV dah. Dia tengok itu je.
tak bergerak berjam-jam. Apa jadi? Itulah orang yang sedang tak sedar pasal dia dah termasuk dalam lubang yang gelap. Bila lubang yang gelap tu dia lemas, tak dapat dia nak keluar daripada lubang tersebut. Tu memang gelap masa depan, bukan cerah. Gelap masa depan. Pasal dia terjerumus terus, tak boleh patah balik. Dia ketagih. Bangun dia pagi, tak ada tengok lagi lah. Dia tengok apa jadi orang luar, orang lain. Apa hal orang lain. Allah tu, tuan. Jagalah. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat. Dapat Ramadan, dapat raya, dapat berjemaah, dapat makan. Tu satu lagi malu. Yang dah dapat beraya ramai-ramai, gathering adik-beradik, anak-anak, kerabat semua cukup. Bila menonton TV, menonton filem, menonton video dalam tu, langsung tak ada pula bab malu. Malu apa? Filem-filem tu kadang-kadang tak sepatutnya dilihat. Dengan anak, dengan cucu, dengan atuk, dengan ayanda, dengan bonda, semua tak sepatutnya tengok sama-sama. Seorang pun tak tegur. Tak ada malu. Itu sebenarnya kata Tuan Guru di Masjid Hasanah Bangi. Sebenarnya dia sedang, bukan Masjid Hasanah, Masjid Surah Al-Ikhlas di Bandar Baru Bangi. Apa dia kata? Itu sedang kamu berkumpul sekarang di dunia. Boleh berkumpul, makan, ramai-ramai, raya, semua cukup. Tapi menonton benda-benda yang tak elok macam tu, kamu sebenarnya memutuskan hubungan yang sebenarnya besok di akhirat. Masuk surga, masuk. Tapi dia tak berjumpa dengan anak beranak dia. Tak berjumpa dengan kerabat dekat. Dia tak akan jumpa sahabat ataupun jiran tangga. Pasal di dunia awal-awal dia dengan maksiat tu sebenarnya memutuskan hubungan dia. Masuk surga, tapi dia tak jumpa. Anak kandung tak jumpa. Isteri tak jumpa. Pasal hilang, malu tu tak ada dengan Allah Ta'ala. Allah cut down kita, habis. Tu, tolong tuan-tuan, bila dalam rumah ni, dengan anak beranak ni, kena ada bab malu. Walaupun tengok TV apa ke, TV 2 ke, TV 3 ke, TV Hijrah ke, kena ada bab malu. Jangan biarkan langsung tak ada malu. Tegur. Bagi bapak kena tegur. Keras. Tu, bila dapat ilmu tu, kena beramal. Betul? Ni, jaga bab tu. Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh tapi tidak mengikuti jejak mereka dan tidak beradab terhadap mereka. Kita banyak dah alim ulama sekarang ni. Tapi tak nak. Macam bagi tadi Tok Guru Syekh Nuruddin tegur. Subuh pun kosong surau masjid. Datang jauh-jauh Tok Guru dari Indonesia. Betul. Kenapa? Dia tak cakap pejabat mana lah tu. Dia cakap dia masa masjid. Bila nak beli nasi terkenal dekat Terengganu, nasi apa? Nasi dagang atas tol. Bila nak pergi makan tu, pagi ke tengah hari, beratur panjang. Sanggup beratur panjang nak berdarah benda tu. Pasal ni 9 berdarah tu. Nak makan tu punya pasal, sanggup beratur. Berjam-jam kat situ. Panas, sanggup beratur. Tapi nak mengejar, nak duduk kat masjid setengah jam je, 40 minit atau 30 minit, nak menghadap ilmu-ilmu yang nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tak nak. Ni. Kena fikir-fikirlah. Benda tu simple je. Nak kita ni, kena tazkirah hati. Saya dulu cakap kan. Tuan-tuan kena cari ni, tazkirah hati. Tukku Pasir Gudang. Memang terbaik tuan-tuan. Kena baca. Salah satunya kita ni hati kita ni kena tazkirah. Kena selalu tazkirah. Pasal apa? Bila tazkirah hati tu macam kena sebat. Kena cemeti. Macam binatang dekat zoo tu, macam apa? Kat farm fair tu, binatang tu. Sarkis tu kan dia pakai tali cemeti tu kan. Di rotannya tu bau jinak binatang tu. Ikut cakap. Hati kita pun kena. Tapi tak pakai rotan. Tu. Tazkirah. Terasa dia. Ustaz tu panggil saya dalam jenazah tu. Mengata saya tu. Nampak? Dia tersentak, tersedar. Tu kena.
Pasal hati kena tazkirah supaya dia jadi jinak kepada perintah-perintah Allah. Hati tak jinak tuan-tuan, dia akan lawan balik dengan Allah. Dia akan maksiat. Maksiat tu bukan bab pelacuran ke berzina, tak. Maksiat tu dia tak sujud dengan Allah Ta'ala tu pun dipanggil maksiat. Dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Bahasa maksiat dulu ni maksudnya derhaka. Derhaka tu apa? Dia tak nak sujud, Allah suruh sujud. Dia tak nak sujud. Perangai tu diikuti dengan syaitan iblis. Sebab tu syaitan iblis, Allah laknat dia. Sampai kiamat besok, masih dilaknat. Sesuatu yang iblis bersumpah, dia akan sesatkan manusia ni. Supaya diikut manusia ni, ikut dia, lawan Allah Ta'ala. Asalnya iblis tu, elok dengan Allah Ta'ala. Tapi bila Allah perintah, bila Allah siap cipta Adam AS, Tok Wan kita tu, Allah suruh dia sujud. Bukan sujud ni, tabik sikit lah, respect sikit dengan Tok Adam. Tak nak. Pasal dia kata, dia kejadian dia hebat. Sombongnya iblis. Itu yang terkeluar iblis daripada senarai Allah Ta'ala. Pasal derhaka. Kita yang derhaka balik dengan Allah Ta'ala. Itulah sifat-sifat syaitan dan iblis. Itu kena rendung kita. Bab-bab tu. Jangan sampai kita terikut tuan-tuan. Tu. Dia berinya bersahabat dengan orang soleh, kena ikut. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamas, kalau boleh, kita tak boleh lekang 7 hari bersama dengan orang soleh. Jangan lebih pada 7 hari. Dia pesan. Tak dapat mengaji pun, dapat salam pun cukup. Dapat salam. Saya buat tuan-tuan. Masa Tuan Guru Arundin tu, kelas malam dia di surau Darussyifa, surau Nur. Kelas dia malam Jumaat, minggu pertama, minggu 3. Kelas tu clash dengan kelas master saya. Kelas master di ITM pun malam tu juga. Bila dapat habis cepat, saya start kereta, terus pecut. Tapi tak dapatlah ngaji, dah habis. Saya sampai, habis dah. Makan terus. Tapi saya dapat salam dia. Alhamdulillah. Dapat salam. Kesan tu ada. Maksudnya kata, baru ni saya jumpa Ustaz Farid. Yang baru tengah virus kan, Ustaz Farid. Tu junior saya tu, arkitek juga. Arkitek pun mengaji agama. Allah kan. Apa dia kata? Dapat salam tu hebat. Pasal apa? Tengah-tengah salam tu kemungkinan dia bluetooth dengan kita. Faham tak bluetooth? Sanad tu turun. Dia download sikit. Sebab tu kadang-kadang saya bawa kitab ni tak boleh tinggal. Diary saya bawa. Pasal dalam ni ada tulisan Tuan Guru Datuk Ismail Gamas. Tak boleh tinggal. Kalau saya ketinggal, mati akal saya. Punya ada bluetooth itu. Dia download. Dia jadi macam teman kat sini. Tok Guru ada sini. Itu macam tu. Nampak? Dapat salam tu dia sanad. Macam sanad lah. Kalau dapat baca, macam saya dulu baca, dia tuliskan ayat tu, amalan tu, dia tulis sendiri. Dia baca, saya ikut baca. Lepas tu after 1 month, dia panggil balik. Baca depan dia. Kalau lulus bacaan tu, 1 ayat, bukan satu muka, 1 ayat je. Dia kata, lulus. Dia ijazahkan terus. Macam tu lah. Bukan satu tahun, 2 tahun tu kan. Makan masa lebih pada 10 tahun. Ikut dia. Bukan terus. Saya selalu berikut dia kat ni, JKR sebelah. Surau JKR sebelah. Memang saya ikut selalu. Kuliah Zuhur. Ikut dia. Catat. Buat nota. Bila habis kuliah dia, balik dalam kereta, dia tengok nota. Ni salah. Betul. Itu dia balik. Betul. Next week, jumpa dia balik, bacakan balik. Bila bacakan balik, dia cek, betul. Salam dia, maksudnya ijazah. Itu benarnya. Bukan terus-terus dapat tu kan. Memang payah. Walaupun dia suka buat joke, lawak-lawak, tapi bila bab ilmu ni, betul-betul dia praktis. Tak boleh main-main. Kena rendung waktu. Catatan tu penting. Tu. Lepas tu, bila Tok Guru ni kita kena jaga bab. Adab pun sama juga. Satu lagi, kita tak ikut orang soleh. Kemudian, tidak beradab pun hati-hati. Bila Tok Guru yang besar-besar ni tuan, tolong jaga adab. Kita kadang-kadang tak perasan adab. Nak tanya soalan ke, nak bagi soalan ke, nak salam ke, nak tegur ke, macam mana. Kena ada beradab.
nak mengaji. Kalau saya dulu mengaji dengan Tuan Guru Datuk Arundin ataupun Tuan Ismail Kamus, tak boleh duduk je belakang-belakang. Itu adab kita. Adab kita sebagai anak murid dengan adab Tok Guru sebagai Tok Guru. Ada. Dalam kitab Hidayatus Salikin. Ada. Adab dia. Adab ibu dengan ayah, ada. Adab ayah dengan ibu, ada. Adab anak dengan ibu, adab anak dengan ayah pun ada. Adab ibu dengan anak lelaki ada. Adab ibu dengan anak perempuan pun ada. Ada ayah dengan anak perempuan pun ada adab. Ada batas-batasan. Dan anak murid pun ada adab dia. Tok Guru pun sendiri pun ada adab. Kalau saya dulu mengaji, dia tak benar kan, duduk belakang. Sorry to say. Dia takkan start. Pasal salah satunya barakah dia, keberkatan. Itu yang penuh, kalau kat pondok tu penuh depannya. Masa baru-baru ni di satu tempat, saya tak terpaksa tegur. Bukan kita nak rasa menjadi macam Tok Guru, tak. Kita terpaksa tegur pasal kita tazkirah ni, tazkirah Ramadan, bukan tazkirah ni. Ruang masjid tu ada, ruang surau tu ada dalam tu. Tapi tak ada orang, seorang. Dia panggil kita, dah siap tu, dia duduk luar. Ada divider dia, ada cermin tu. Dia duduk luar semua. Itu penyembang luar. Tinggal saya seorang-seorang. Sini. Allah Akbar tuan. Sedih dia. Saya dah datang jauh. Buka puasa seorang-seorang. Dia siapkan mana? Kita tak boleh pula. Ingat dia duduk depan tu, tak. Semua duduk luar. Termasuk AJK. Saya kuatkan sikit mikrofon, saya sound direct lah. Dia bagi terus. Bukan marah, tapi adab tu hilang. Bukan dia nak beradab gitu, tak. Dah ada kawasan tempat duduk sini. Apa salah duduk situ? Bulan Ramadan pula tu. Duduk luar. Betul pintu sliding door tu tutup lah tu. Dia duduk luar, dia sembang kat luar. Kita cakap seorang-seorang ni. Nak cakap siapa? Yelah, internet okey lah benda. Yang live streaming. Yang duduk luar tu buat apa? Saya ngetih. Allahu Akbar tu. Kadang ngaji. Duduk surau. Tapi bab adab tu tak belajar. Sebab tu kadang tak kira lah AJK ke, tak AJK ke. Banyak dah ustaz. Kalau surau ni banyak ustaz. Betul? Macam-macam ustaz. Tak daripada Monday sampai Friday. Betul? Ada ustazah sekali. Betul? Kan banyak Tok Guru tu. Bila banyak Tok Guru takkan tak belajar langsung beradab. Akhlak. Respect. Lepas tu tak ada, bila mengaji tak ada beradab, tak ada barakah tu tak ada. Kesan tersentuh ke hati tu tak ada. Dia tak terbawa balik rumah. Ustaz cakap apa, dia tak ingat. Tu satu, dah tak catat tu hal. Kesan tu. Dia kalau tak catat pun, tapi kesan tu ada kat dia. Ustaz cakap macam ni. Dia terasa. Ustaz bagi aku jenazah lagi. Betul lah, aku jenazah. Aku Ustaz suruh baca Quran sampai habis. Aku tak habis. Risau. Aku nak mati ni. Asyik semput. Mati tak? Mati. Tu. Banyak kesan. Bila mengaji tu, tak banyak sikit. Dia keberkatan dapat. Macam orang pergi kenduri lah. Orang masak kenduri. Dapat tak nasi berkat tu? Selalunya dapat. Betul? Orang Jawa dia bagi nasi ambeng tu. Dia makan sikit. Tapi berkat tu. Dia potong-potong. Dia bagi 6 orang atau 7 orang. 5 orang. Bungkus balik. Berkat. Sikit je nasi tu. Nasi banyak. Lauk. Ayam seketul setengah tu dibagi sampai 7 orang. Tinggal kecil kan. Tapi dulu kami adik-adik 3 orang. Ayah pergi kenduri makan. Kita tunggulah. Cukup. Makan untuk 5 orang. Cukup. Berkat. Nampak? Daun pisang ya bungkus je. Nasi ambeng. Sekarang popular betul. Ayam sikit je. Ayam tak macam sekarang. Dia ayam kecil je. Pasal dah disiap-siap ayam tu bagi 7 orang. Tapi cukup untuk 5 orang. 5 beranak makan. Allah, tuan-tuan. Kesan berkat. Orang yang kenduri tu, tak ada pun terbuang lauk dia. Pasal apa? Berkat juga. Itu panggil berkat. Barakah dia. Tak ada yang membazir tu. Cukup semua boleh makan. Siap bawa bekal lagi boleh. Adik-beradik ke, anak saudara, semua dapat. Itu panggil berkat. Dia tak ada terbuang nasi sepuyuh, melambak macam tu. Allah. Itu ada masalah sebenarnya. Pasal tak habis. Keberkatan tu tak tahu macam mana. Ni kalau yang betul cukup-cukup, confirm. Barakah panggil. Ataupun orang kerja, gaji 500. Anak 10 orang. Hidup tak anak dia? Hidup. Masuk universiti semua. Gaji 500 je. Penoreh getah.
Tapi boleh hidup 10 orang anak. Tapi yang 10 orang anak tu tak boleh hidup dengan bapak dia. Dia tak boleh bantu bapak dia balik yang gaji 500. Nampak? Tu berlaku. Tu antaranya. Bab pentingnya berkat, tuan-tuan. Tu. Yang ketiga, diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Ni pun akan dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila dibagi jalan, dibagi ruang, suruh puasa, suruh sembahyang sunat, suruh tahajud, suruh duha, suruh ba'diyah, qabliyah. Dah bagi jalan dah. Tapi tak nak juga buat. Sombong dia dengan Allah Ta'ala. Jangan Allah binasakan kita. Ada ruang untuk sembahyang berjemaah. Dah bagi ruang, betul? Semua tempat dah boleh sembahyang jemaah. Kosong balik masjid tu. Sedih tak? Sedih. AJK sedih. Tak tahu nak buat macam mana. Nampak? Bila tak dapat bagi sembahyang, marah dia. Rupanya bukan nak sembahyang waktu, nak sembahyang raya. Allah Akbar. Ya. Tu perangai manusia. Bila sembahyang raya, bersaf-saf, berduyun-duyun pergi masjid. Betul? Bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat je. Amboi, dengan kereta, dengan baju Melayu je. Baru ni saya tegur sahabat-sahabat yang suka pakai baju Melayu. Bila sembahyang bab raya ni, suka betul baju Melayu. Ketempah. Saya tegur sikit mana kerih? Tak ada kerih. Marah dia. Marah. Apa tu Ustaz Raya pakai kerih? Yelah, dah pakai baju Melayu dah. Tunjuk pahlawan Melayu, pakailah kerih. Betul? Oh, nampak gagah perkasa. Tu. Tegur saja, gurau. Tapi itulah cerita dia. Bila raya, dahsyat dengan baju Melayu. Sembayang, sunat raya je. Seronok sangat dengan raya tu. Pasal apa? Dia lupa Ramadan pergi. Betul? Ramadan tu pergi, dia terlupa. Pasal apa? Ramadan tu pergi, dia akan datang balik. Ramadan pergi, dia akan datang balik. Yang tak datang, dia tu. Dia ingat dia confirm, dia confident umur dia panjang. Silap besar dia. Batu orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala tu, waktu Ramadan datang, dia siap kenduri, tuan-tuan. Betul? Rejab Sya'ban. Bukan tak kira tahlil ke apa, dia siap kenduri. Sonok menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tunggu setahun. Kalau kat kampung tu, macam-macam kenduri. Rejab Sya'ban, confirm penuh. Suka AJK Surau. Betul? Pasal apa? Ada? Yang paling suka AJK Surau lah. Makmum ikut je. Satu lagi, bila ada orang mati. Suka juga AJK Surau. Pasal 3 hari betul-betul. Betul? Yang ada keluarga tu buat 3 hari ada, 7 hari ada. Lepas tu hari ke-40 ada. Hari ke-100 pun ada. Macam-macam. Style orang kampung. Betul? Tak salah. Tapi yang toke kenduri tu menyambut Ramadan tu hebat di sisi Allah Ta'ala. Bila Ramadan pergi, sedih. Sedih yang amat sangat. Pasal apa sedih? Dia bimbang, dia takut tak berjumpa lagi dengan Ramadan. Dia tahu Ramadan akan datang. Dia bimbang, dia pergi dulu daripada Ramadan. Nampak? Selagi tak kiamat, Ramadan tetap datang, bukan? Yang kita bakal kiamat. Kan kiamat ada 2. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Tu maksudnya diberi jalan untuk buat taat tetapi tidak ikhlas. Tu 3 golongan yang akan dibinasakan Allah Ta'ala. Akan dihukumkan. Abu Lais berkata, itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya. Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmunya dan ikhlas dalam amalnya. Dan menghargai kedudukan orang-orang solihin. Kita faham tu. Bila baik niat dia, kalau tak baik, dia jadi busuk. Buruk niat dia dan busuk hatinya. Hati kena tazkirah. Hebat ni hati tazkirah pasal apa tuan? Nak bagi jinak, betul? Nak bagi jinak hati tu. Kena ingat, hati ni, kata dalam kitab tu, hati tu tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Itulah tempatnya. Allah renung hati kita. Malaikat tak tahu kan, kita nak ke mana, kita mengumpat ni, mengumpat orang belakang mengumpat kita dalam hati tu. Malaikat tak tahu. Yang tahu Allah. Documented. Dia record terus. Allah renung. Tu hati ni tempat tumpuan, tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena jaga daripada bab busuk hati.
Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmu. Orang yang niat nak mengaji, ilmunya dia bermanfaat. Dia gunakan ilmu dia. Ustaz kata baca Al-Mulk untuk malam tidur, betul? Dia takut, dia bimbang, kena cekik dalam kubur, kena hedik, kena himpit dalam kubur. Kata Tok Guru, baca Al-Mulk. Dia tetap baca, dia takkan berhenti. Pasal selagi dia hidup, dia akan baca Al-Mulk sebelum tidur. Tapi kalau dia tak takut, tenang. Ilmu tak amal lah. Yang kedua, dan ikhlas dalam amalnya. Bila beramal, dia niat tadi lain. Lillahi ta'ala. Bukan nak tunjuk orang lain nak. Sebab tu kita baca bab ikhlas ni. Tak ada benda lain, kita just untuk Allah Ta'ala je. Itu dia. Dan yang ujung sekali ni, dan menghargai kedudukan orang-orang soleh. Dia tahu dah, orang-orang solehin, Tok Guru, ulama ni adalah waris-waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain. Nabi dah tak ada dah. Nabi takkan comeback balik. Nabi tak ada. Nabi dah wafat dah. Yang warisnya, itulah yang sepatutnya kita hargai. Bayangkan tuan-tuan, dah ramai dah Tok Guru seorang-seorang pergi. Tok Guru Arundin jauh, kamu Amerika dah. Tak terdaya kita nak ziarah kubur. Kita dah dulu berangan juga, ingatkan dia bawa balik. Tak. Kita dah bangi, harap kita dah dapat ziarah kan? Tak dapat. Kena pergi US. Ada tiket lah. Bukan sejam 2 jam kan? Lebih pada 24 jam nak transit. Tak ada direct. Tu. Tok Guru Semai Gamus pun pergi juga 2 tahun lepas. Betul? Tengah-tengah Ramadan, 7 Ramadan. Pergi. Ingat, bila Tok Guru orang-orang soleh ni pergi tuan-tuan, kita sebenarnya dapat bala sebenarnya. Bala apa? Bala kehilangan orang yang ada ilmu, orang yang ada akhlak. Mati ya ulama-ulama tu. Dia masuk dalam tanah dengan ilmu dia, dengan adab dia, dengan akhlak dia. Sebab tu jangan hentam-hentam, jangan kutuk-kutuk Tok Guru tuan-tuan. Kesilapan besar kita. Kita mencari bala Allah Ta'ala. Tak kena kita, keluarga kita. Dia bukan power sangat. Tok Guru ni tak. Yang power tu atas. Dia marah. Pasal waris Nabi tu dihina-hina. Kan? Orang dah kutuk-kutuk. Orang kafir pun dah berani kutuk Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita takkan nak diam juga tuan-tuan. Jangan biarkan. Kita terus doa biar kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Abu Lais berkata itu semua kerana, boleh lagi Abu Lais berkata itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya. Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat. Dah sudah Yang keempat ni. Abu Lais berkata, saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercayai dengan sanadnya dari Jabalah al-Yah Syuhbi. Berkata, ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan dalam suatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang yang selalu bangun malam. Bahkan tidak tidur malam kecuali sebentar. Selama itu kami belum kenal padanya. Kemudian kami ketahui bahawa ia sahabat Nabi SAW. Lalu ia bercerita kepada kami bahawa ada seorang bertanya, Ya Rasulullah, fi man najatu ghada? Qala an la tukhadi Allah wa kaifa nukhadi Allah? An ta'mala bima amaraka Allah wa turidu bihi ghaira wajhillah wattaqu riya fa innahu syirku billahi wa innal mura'i yunada yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik bi arba'ati asya. Ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru, dhalla amaluka wa batala ajruka fala khalaq lakal yawma faltamis ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'u. Qala qultu billahi allazi la ilaha illallah
la ilaha illa huwa anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahu allazi la ilaha huwa inni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an akuna qad akhtatu syai'an lam akun ata'ammaduhu. Summa qara'a innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Panjang hadis. Sahabat sahabat Nabi SAW bercerita kepada semua bahawa ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apakah mencapai keselamatan kelak?" Untuk dapat safety. Jawab Nabi SAW, "Jangan menipu Allah." Orang yang bertanya, bagaimana menipu Allah? Jawabnya, iaitu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, tidak kerana Allah. Tipu Allah dia. 2, dan berhati-hatilah kamu daripada riak, kerana itu syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berbuat riak pada hari kiamat akan dipanggil di muka umum dengan 4 nama. Hai kafir, hai orang yang lansing, hai penipu, hai orang yang rugi, hilang semua amalmu dan batal pahalamu. Maka tidak ada bahagian bagimu kini, dan mintalah pahalamu dari orang yang kamu berbuat untuk mereka, wahai penipu. Saya bertanya kepadanya, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, apakah benar engkau mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, demi Allah yang Tuhan kecuali Dia, sungguh saya telah mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika saya keliru sedikit yang saya sengaja. Kemudian dia membaca ayat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menipu Allah, padahal Allah telah membalas tipu daya mereka. Allah. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, keadaan orang munafik dan keadaan untuk mendapatkan keselamatan akan datang. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, jangan menipu. Dia tak kira mana lah. Tak kira apa. Jangan menipu. Maksudnya jangan berdusta kita. Kita kerja ni, jangan tipu tuan-tuan. Kita kadang-kadang tak perasan kita. Kita jadi nifak. Ni nifak apa? Berlakon dia kerja. Berlakon dia kerja. Sepanjang-panjang kita nifak. Nifak ni berlakon. Berpura-pura kita bekerja. Wahal tak bekerja. Jaga kan. Pasal benda tu jadi sumber rezeki kita, yang kita nak suapkan kepada ahli keluarga kita. Tolong tuan-tuan, jaga bab nifak ni. Nifak ni bukan orang yang berlakon jadi agama Islam, tak. Berlakon kerja kan dia munafik. Hati-hati. Tolong. Tolonglah. Tu. Yang kedua, iaitu mengerjakan apa orang yang bertanya, bagaimana menipu Allah? Jawabnya, ia mengerjakan apa yang diperintah Allah, tidak kerana Allah. Ya, betul. Datang office, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Punch card, thumbprint. Betul? Allah. Tapi antara thumbprintnya time sampai timeline dia balik kerja, apa benda dia buat? Tolong tuan-tuan. Benda ni kena hati-hati. Sekarang ni kita sedap makan, sedap kerja, sedap seronok macam-macam. Tapi sampai satu masa, kesedapan tu sampai ke ceiling. Sampai that kind of level. Level yang kita tak terdaya nak menghadap Allah. Aku nak mati. Apa benda aku nak bawa? Apa benda yang aku nak jawab dengan Allah Ta'ala sepanjang aku kerja? Sama macam Ramadan baru ni. Ramadan dah habis, betul? Bukan 30, 29 je. 29. Bimbang, kata toku, kena bimbang. Bimbang apa? Bimbang tak diterima. Laju sangat Ramadan habis.
Tu kata Sembilan Rambut pun dah buka puasa tu pun tak kira puasa Ramadan ke puasa sunat ke. Lepas buka tu jangan terus bingkas nak sembayang. Berhenti sekejap, termenung. Aku betul ke puasa tadi? Subuh sampai maghrib, betul ke aku puasa? Berapa persen time aku dengan Allah Ta'ala? Berapa persen time aku dengan kitab Allah Ta'ala? Berapa persen time aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tolong tuan, tu kena ada bimbang. Kita nak tak ada tempat nak mati pun. Bab tu kena jaga. Waktu ni ada peluang untuk buat pahala sebanyak-banyak tu, buat tuan. Ni tak lama lagi nak Zulhijjah, betul. Zulkaidah kita puasa Senin Khamis. Training puasa sunat. Jangan tunggu Ramadan. Ni Zulkaidah. Senin Khamis 13 14 puasa hari putih. Terus buat. Yang tak qada lagi, yang perempuan qada cepat-cepat. Jangan tangguh lagi. Pasal itu dah berjanji, aku nak puasa 6 dulu ya Allah. Lepas puasa 6 masa aku nak qada puasa aku. Tu. Tengok-tengok dah masuk Ramadan. Macam mana? Habis Zulkaidah, bukan Ramadan. Zulhijjah. Bila Zulhijjah, pasak diri untuk kita try 1 hingga 9 Zulhijjah. Bukan sebulan kan? 1 hingga 9 Zulhijjah. Hebat tak Zulhijjah bulan ni? Sama level dengan Ramadan tu kan sebenarnya. Cuma dia tak ada puasa sebulan. 1 hingga 9 Zulhijjah. Yang paling terbaik 9 Zulhijjah. Puasa sunat hari Arafah. Allah bagi lagi peluang untuk buat pahala. Masuk 10 Zulhijjah. Apa kita buat? Raya. Jangan raya je. Ada bab korban. Allah tuan. Puasa tu stop sampai 9 Zulhijjah. 10 confirm raya, betul? Dia tak ada terkejut lagi dah. Confirm raya 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 boleh puasa ke tak? Boleh? Jangan main. 11, 12, 13 boleh tak puasa? Pasal apa 11, 12, 13 tak boleh puasa? Kalau mengaji tahu hari-hari tasyrik. Kalau ada sahabat surah tu nak puasa juga, tangkap dia, buat dia satu bahagian korban. Allah Akbar. Suruh mengaji tak nak mengaji kan? Dia tak tahu tasyrik tu. Dia dengar, bukan Isnin Khamis tak boleh Ustaz? 11, 12, 13 tu, hari Isnin Khamis kan? Isnin Khamis. Tak boleh ke puasa Ustaz? Awak puasalah, try. Ramai-ramai AJK surau, tangkap dia buat korban. Mahal tu. Dia bukan 750 bahagian, RM750 satu bahagian kan? Dia lagi mahal pasal dia seorang. Bukan seekor. Jaga hari tasyrik. Tak boleh. Kalau ada degil sahabat tu, tangkap dia tu. Keras kadang-kadang keras dia. Allah Akbar. Senang nak berangkat orang senang je tu. Bukan sini je, banyak tempat dia kena. Tak apa. Senang belajar. Dia tengah belajar tak apa, tak ada masalah. 11, 12, 13 haram puasa. Kena ingat tu. 11, 12, 13 haram puasa. Jangan nak buat puasa ganti ke apa, jangan. Nazar pun tak boleh pasal hari yang diharamkan. 10 confirm lah raya. Tu kena training tu, takbir tu. Dia tak sabar nak raya. Boleh tuan? Apa dia buat? Korban. Saya pun sendiri tengah cari untuk tahfiz anak saya. Satu bahagian 750. Sampai minat boleh join. Pasal ini daging korban untuk anak-anak tahfiz. Dia tak benarkan makan daging daripada luar. Itulah daging untuk stok 1 tahun. Kita target bukan seekor 2 ekor. Kita target 160 ekor. Kalau nak tengok meriahnya, cantiknya, keadaan suasana tu, datanglah nanti. Di Tahfiz Sulaimaniyah di Kajang, insyaAllah. Datang nanti saya infokan tarikh dia bila. Sampai minat satu bahagian 750. Tuan-tuan pun dapat bahagian, dapat juga bahagian daging, tulang. Tak terdaya nak makan tuan. Kalau tengok kepala lembu tu bersusun. Kepala lembu 160 ekor. Macam mana rupa dia? Semua ada. Senyum ada, tak senyum ada. Ekor jangan cerita lah. Semua ada. Memang dapat bahagian. Datang. Meriah sangat. Semeriahnya. Yang cantik tu pasal daging tu kita packing elok-elok plastik, kita seal, masuk dalam freezer. Sewa freezer di Selayang ataupun di Pasar Borong. Sewa situ pasal nak beli freezer mahal. Elektrik pun mahal.
Kita sewa untuk 1 tahun, lamsam. So, simpan daging itu satu minggu, tiap minggu ada seorang datang. Orang ni hebat. Orang ni pun sanggup korbankan tenaga dia pasal dia tak ada anak tahfiz. Dia sayangkan Quran, dia sayangkan pondok. Dia korbankan tenaga dia dengan lori dia sendiri. Dia buat seorang-seorang. Angkut daging-daging tersebut. Setiap minggu dia akan hantar seluruh Malaysia 17 cawangan. Dia korban 1 tahun, tuan-tuan. Kita nak korban satu bahagian bayar. Macam mana, tuan? Dia sayangkan pondok, sayangkan Quran. Tuan-tuan, tolong. Tu daging tu memang hebat untuk anak-anak tahfiz. Dia kesan dahsyat. Saya baru ni tersentuh anak saya. Saya cakap, tu orang bakar bunga api. Tengok, ambil gambar. Apa dia kata? Ayah, jangan tengok bunga api. Jangan tengok. Kenapa? Tok Guru kata, hati-hati, bimbang, hafazan kita hilang. Hafazan kitab kita hilang. Kita ingatkan bunga api itu cantik sangat. Kita lupa, Allah lagi cantik. Allah, terduduk saya tu kan. Tak jadi, turun balik handphone. Nampak? Kesan anak tu. Anak Monsu. Dia dah balik dah lah tahun lepas. Tolong doakan 29 orang ni, 29 bulan ni, 2 orang lagi balik kakak dia. Habislah kitab. Quran pun 30 juz habis, kitab pun habis. Harap-harap besok datang sini, share pula. Dengan bahasa Turki pula tu. Kitab bahasa Arab, tapi communication, jawapan, tulisan, semua Turki. Tapi itulah cerita dia. Kesan daripada makanan yang betul-betul dibagi. Jangan bagi makanan yang tidak-tidak untuk menghafal Quran. Apalagi dengan bunga api. Tuan-tuan, bakar bunga api beribu-ribu boleh. Takkan kurban tak boleh, tuan. Saya pernah tegur orang bakar mercun, bakar bunga api. 4,000, 5,000 habis. Bukan bandar, kampung. Haji, kenapa bagaimana? Kita nak tengok cantiknya bunga api tu, Ustaz. Siap pasang ni, tripod ni. Duduk kampung je. Pakai kapcai. Ada tripod nak tangkap bunga api live. Allah, tuan. Ingatkan dia duduk dalam mercun roket tu ikut terbang sekali tak? Allah, tapi nak pergi buat korban tu tak cukup lah, Ustaz. Mahal 750. Tak ada yang murah. Ada di India, Kemboja. Lagi tak 300 lebih mahal juga dia kata. Bunga api 4,000 beli. Korban tak berani. Saya cakap yang paling murah ada je ayam jantan. Cuma tak sah je lah buat korban. Tu. Bagi dia balik. Pasal kedekut nak mampus. Duit banyak. Tapi tak mampu, tak malu dia dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dia tak malu dengan Allah Ta'ala. Nak jawab macam mana tu kan? Duit banyak tapi tak mampu bab korban. Masa dah sampai tu kan? Lagi 2 minit. InsyaAllah. Kita berhenti tu. Tanda situ. InsyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita jangan jadi jangan jadi tak ikhlas, tuan. Kita teruskan bab ikhlas kita. Jangan dipandang siapa. Kita ikhlas yang value kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Yang terbaik datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Ya. InsyaAllah sebelum saya doa, siapa yang minat untuk kurban boleh kontak saya, DM saya. Dan siapa yang nak buat badal haji masih dibuka lagi di syarikat sahabat kami, partner kami Darul Mubarak. InsyaAllah dibuka lagi sampai seminggu sebelum hari wukuf. Ataupun lagi awal. Kalau dah cukup kuota tu tak boleh. Saudi tak benarkan. Dia ada staff di sana. Dia benarkan berapa orang staff yang boleh buatkan badal haji. Ada masa dia. Apa yang minat boleh DM saya juga, insyaAllah. Dan di luar sana ada jualan untuk bantu anak-anak di pondok, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari bina wa akhlih hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizawaj jabar wa tasanna bil allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wasallam walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.